Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya kepada anak-anak kelas 3 UMS ya. Pada pagi ini kita akan belajar subjek RBT dengan tajuk baru. Okey, tajuk seterusnya lah ya. Okey, kita tengok ya. Okey, kita masih lagi bab 2 ya. Kita sambung tajuk yang seterusnya ya, berkenaan dengan penghasilan produk. Okey, sebelum tu kamu lihat ya, kembali proses penghasilan produk ya. Jadi nombor 1 ni, okey, proses nombor 1, proses nombor 2, proses nombor 3 ni, okey, cikgu dah terangkan pada pembelajaran yang lepas ya. So pada pagi ini, okey, cikgu akan menerangkan berkenaan dengan penjanaan idea dan lakaran idea lah. Ambil lagi 2. Okey, so kita tengok ya, yang ni kita dah. Okey, sebelum tu kita ulang balik lah yang ni ya. Okey, untuk kita menghasilkan produk, kita perlu lalui ke 88 proses ini ya. Kajian keperluan pelanggan, penyelesaian masalah inventif, project brief. Okey, daripada project brief kita akan buat penjanaan idea, kemudian kita pergi kepada lakaran, kemudian barulah kita hasilkan produk. Okey, bila dah produk kita dah siap, kita perlu lalui proses pengujian dan penambahbaikan, dan last sekali adalah pendokumentasian. So kita pergi kepada penjanaan idea. Okey, kita tengok penjanaan idea ni macam mana. Okey, so project brief kita dah. Okey, sebelum kita menjana idea, kita perlu mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. Okey, kita kena pilih. Okey, kita dah jumpa dengan klien kita dalam project brief ni, kita dah bincang dan klien kita ni dia dah nyatakan kepada kita apa dia yang dia nak di atas produk dia. Produk yang dia nak, yang perlu direka. Okey. Yang kita lah, yang kamu perlu reka lah ya. Kamu pereka ya. Okey. So, kita kena kenal pasti ya dan asas teknologi tersebut. So, justifikasi pereka bentuk ya. Kamu sebagai pereka bentuk, kamu kena buat justifikasi untuk memilih teknologi. Okey. So, teknologi ini ya. Okey, pemilihan teknologi ini dia ada 4 aspek lah. Okey, aplikasi teknologi yang dipilih, kemudian tujuan menggunakan teknologi itu, fungsi teknologi itu, dan last sekali kekuatan dan kelemahan teknologi tersebut. So sebagai contoh, ini aplikasi teknologi yang dipilih. Contoh dia ialah gabungan reka bentuk elektrik dengan mechanical. Kita nak tengok apa teknologi yang dipilih. Elektrik, mechanical. So mechanical dengan apa? Dengan elektronik ke, elektronik dengan elektrik ke, pembuatan dengan elektrik ke, dan sebagainya. Itu adalah aplikasi teknologi. So, apa tujuan menggunakan teknologi itu? Kita kena tahu. So, contoh dia, penggunaan teknologi adalah untuk mengatasi kelemahan produk sedia ada. So, menghasilkan produk yang lebih selamat, mesra pengguna dan sebagainya. So, yang ketiga, fungsi teknologi. Okay, contohnya, fungsi motor AT apa? Fungsi motor AT untuk berputar. LED apa fungsi dia? Untuk menghasilkan cahaya dan lain-lain komponen lah. Okey, so kita tengok kekuatan dan kelemahan teknologi itu. So contohnya hasil produk lebih selamat, berkualiti. Okey, itu dia punya kekuatan. Tapi kelemahan dia apa? Kos dia tinggi pula. Okey, kerana komponen-komponen penting sukar didapati. Ini adalah 4 aspek
yang perlu kita tekankanlah sewaktu kita memilih teknologi. So, teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. Okey, reka bentuk perlu berbincang. Jadi sebelum kita memilih memilih teknologi, kita perlu berbincanglah. Salahnya berbincang dengan kita punya tim lah, pasukan kerja untuk kena pasti teknologi yang sesuai dengan reka bentuk produk baharu mengikut kehendak klien kita tadi. Okey, perkara yang boleh dibincangkan adalah ni yang 4 aspek tadilah. Okey, habis dah berkenaan dengan justifikasi pereka bentuk semasa memilih teknologi. Okey. Seterusnya kita nak buat apa? Kita nak buat konsep penghasilan idea. Kita nak merancang konsep. Kita nak tahu elemen dan prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam bentuk lakaran. Okey, kita nak sentuh macam mana kita nak rancang konsep. So, apa elemen dan prinsip yang kita gunakanlah dalam lakaran kita tu. Okey, konsep penghasilan idea. Okey, macam mana kita nak hasilkan idea? Okey, ada beberapa langkah lah. Beberapa lakaran idea, lakaran idea memberi gambaran awal idea reka bentuk dan fungsi produk. Okey, terdapat 2 konsep. Ini konsep penghasilan idea lah dalam reka bentuk. Okey, nombor 1, reka bentuk ikut fungsi. Yang kedua, fungsi ikut bentuk pula. So, apa perbezaan antara kedua-dua lakaran idea ini? Konsep penghasilan idea ini. Okey, kalau kamu tengok bentuk mengikut fungsi. Okey, contohnya ni kerusi. Okey, dia akan jadi kerusi malas. Okey, macam mana konsep penghasilan idea itu berlaku? Okey, kamu tengok reka bentuk produk mengikut fungsi dikehendaki oleh pengguna. Okey, ini samalah. Mestilah ikut kehendak pengguna. Fungsi dia mesti ikut kehendak pengguna. Mesti memenuhi fungsi sepenuhnya. Okey, sebagai contoh, kerusi direka bentuk untuk berfungsi sebagai tempat duduk. Okey, kerusi ni tujuannya, fungsi dia untuk duduklah. Tetapi untuk memenuhi fungsi tempat duduk itu, kerusi juga boleh digunakan untuk berehatlah. Jadi terhasillah kerusi malas di samping untuk duduk. Kerusi juga boleh berfungsi sebagai untuk merehatkan badan. Inilah idea dia. Idea macam mana kita nak mereka produk. Okey, seterusnya kita tengok pula konsep fungsi mengikut bentuk. Okey, macam mana pula? Okey, fungsi mengikut bentuk ni dia akan lebih menarik Okey, dia akan produk kita akan lebih menarik. Okey, sebagai contoh reka bentuk mewujudkan fungsi bagi produk yang telah dihasilkan. Okey, kemudian reka bentuk menentukan bagaimana produk itu berfungsi. Okey, so dia kata produk mempunyai reka bentuk yang menariklah. Dia akan lebih menariklah. Okey, contohnya kat sini kita nak hasilkan senduk. Okey. Jadi apa yang terjadi kalau fungsi mengikut bentuk ni, tengok dia akan ada idea yang lebih menarik. Kamu tengok reka bentuk dia. Macam apa ni? Menyerupai raksasa pula. Tapi fungsi dia tetap untuk apa? Untuk menyenduklah, menyenduk makanan. Tapi yang ini dia akan lebih menarik lah. Orang lebih teruja. Tengok ni reka bentuk
senduk ni, dia lain daripada yang lain. So, penapis senduk dan penapis Lochness. Kamu tengok. Lebih menarik. Biasanya kita buat senduk. Okay, so senduk ni kan, kamu tengok, dia bukan saja dia punya reka bentuk dia, fungsi dia tengok. Dia ada juga fungsi untuk menapis lah, menapis makanan. Dia akan jadi lebih menarik lah. Ini adalah dua konsep menghasilkan idea. Bentuk mengikut fungsi, fungsi mengikut bentuk. Okey. Kemudian, bila kita dah dapat konsep idea itu, kita kena tahulah elemen dan prinsip reka bentuk yang kita gunakan dalam pembangunan produk tadi. So, yang ini telah kamu pelajari ya, tingkatan 1, tingkatan 2, elemen reka bentuk. Apa dia elemen? Elemen merupakan unsur yang digunakan dalam lakaran untuk mempamerkan idea. Ini ialah elemen. Unsur yang digunakan. Okey, so elemen ni mungkin terdiri daripada garisan, warna, bentuk, nilai, ruang, tekstur. Ini adalah elemen lah dalam lakaran, bentuk lakaran. Kemudian prinsip pula apa? Prinsip adalah konsep atau peraturan yang digunakan oleh pereka bentuk ketika menggunakan elemen reka bentuk. So, harmoni. Warna contohnya kita gunakan warna. So, prinsip dia harmoni ke tidak. Macam mana warna harmoni itu? Macam mana? So, kepelbagaian. Okey, kesatuan, keringkasan, keseimbangan, pergerakan, kontras, pengulangan, penekanan. Ini adalah prinsip dalam reka bentuk lah apabila kamu telah memilih elemen. Okey, kamu kena tengoklah prinsip dalam reka bentuk supaya kamu punya produk itu lebih baik, lebih reka bentuk dia menarik. So, kita kena apply lah prinsip reka bentuk. Okey. So, seterusnya kita pergi kepada lakaran perkembangan idea pula. Okey, bagaimana lakaran perkembangan idea ni? Untuk apa ya? Untuk membantu menjelaskan rupa cadangan reka bentuk secara 3D pada sudut pandangan yang berbeza. So, lakaran perlu mengikut elemen dan prinsip reka bentuk yang telah dipersetujui oleh pelanggan dalam projek brief. Ini lakaran perkembangan idea. So, macam mana? Okey, lakaran perkembangan idea ni, okey, kamu tengok ya, ada 3 lah, ada 3 jenis. Macam mana kita nak kembangkan idea kita. Satu lakaran 3D, satu lakaran ceraian dan satu lagi adalah lukisan kerja. So, apa maksud lakaran 3D ni? Kita dah buat. Lakaran 3D bermaksud maklumat penting tentang produk yang lengkap. Jadi, lakaran yang kita lakar itu mestilah ada maklumat nama produk, saiz produk, bahan yang digunakan, bahagian dia, komponen dia, elemen dia, prinsip reka bentuk yang diterapkan. Itu ada dalam lakaran 3D. Ni form 1, form 2 kita dah buat. So, lakaran ceraian pula macam mana? Dia menunjukkan hubungan antara setiap bahagian ataupun komponen pada satu reka bentuk. Maksudnya dia ambil part-part yang tertentu saja. So, apa tujuan dia? Okey, apa kegunaan dia? Dia untuk menggambarkan rupa sebenar reka bentuk produk. Kemudian, dia boleh menunjukkan kedudukan bahagian atau komponen reka bentuk. Kemudian menunjukkan urutan pemasangan bahagian ataupun komponen reka bentuk produk. Okey, menunjukkan urutan untuk mencantum reka bentuk produk yang mempunyai lebih daripada satu bahagian. Dan last sekali, tujuan lakaran ceraian untuk memudahkan proses pembuatan dan penyelenggaraan reka bentuk produk. Itu dia lakaran ceraian. So, lukisan kerja. Okey, lukisan kerja pula apa?
Okey, lukisan kerja ialah lukisan yang menerangkan rupa bentuk produk yang dihasilkan dengan lebih terperinci. Okey, termasuklah bahagian dan komponen yang terdapat pada produk. Okey, boleh disediakan dalam pelbagai bentuk. Okey, iaitu lukisan isometri, oblik, ya, unjuran ortografik, perspektif, ceraian, lukisan skematik. Ini adalah lukisan kerja. So, cikgu rasa cukup setakat ini sahaja dulu ya untuk penerangan saya. So, harap kamu faham ya apa pembelajaran pada pagi ini. Okey, itu saja ya. Harap anak-anak boleh memahami. Okey, sebelum tu saya lupa hari ni ada kelas tutorial. Jadi apa yang perlu kamu buat dalam kelas tutorial tersebut? Ini kita dah buat ya. Kamu tengok 5. So 2.1.2 yang ni dah boleh buat. Okey, nombor 1 okey, boleh buat. So nombor 2 okey, boleh buat. Merancang konsep ini kita dah buat tadi, kita dah bincang. Ni. Okay, so muka surat ni 26. Okay, 26. Okay, muka surat 27. Okay, 28. Sampai sini je. Okay, ini untuk latihan tutorial kita. Okay, lepas kamu dah tengok video pembelajaran cikgu ni, kamu boleh buat latihan lah. Nanti kemudian saya akan bagi link. Okey, itu saja. Okey, itu saja ya pada hari ini ya. Ada video penerangan, kemudian disusuli dengan latihan. So, lepas tu nanti kamu perlu isi link lah. Macam biasa, cikgu akan semak. Okey, sekian. Terima kasih.